Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan berkenaan dengan 5 minda asas seorang CEO. Topik pada hari ini ialah minda seorang penghubung ataupun the mind of a connector. Kita semua maklum di dalam memimpin, mentadbir dan menguruskan perniagaan, seorang CEO perlu berinteraksi dengan pelbagai pihak, sama ada di dalam perniagaan maupun di luar perniagaan. Di dalam perniagaan, CEO kena berinteraksi dengan ahli lembaga pengarah, dengan pengurusan kanan, dengan para eksekutif dan juga dengan kesemua ahli pasukan yang ada di dalam perniagaan yang berkenaan. Oleh itu, CEO kena pastikan bahawa dia mempunyai hubungan yang baik dengan setiap peringkat. Dengan ahli lembaga pengarah misalnya, dia kena kenal setiap seorang daripada mereka, faham tentang pengalaman dan juga kemahiran yang ada, tahu apa yang penting bagi setiap ahli lembaga pengarah dan juga faham berkenaan dengan apa yang mereka kira berisiko ataupun yang mahu dielakkan oleh mereka. Jadi bila dia kenal dengan setiap seorang ahli lembaga pengarah, senang untuk dia menerangkan apa-apa cadangan yang perlu diteliti dan diluluskan oleh ahli lembaga pengarah. Ini satu perkara yang penting. Ahli pasukan pengurusan kanan tentunya sentiasa bekerjasama dengan CEO kerana mereka inilah yang memegang fungsi-fungsi penting di dalam perniagaan. Jadi sama seperti dengan ahli lembaga pengarah, seorang CEO kena kenal dan faham setiap ahli pengurusan kanan yang ada dan dapat berkomunikasi dengan bebas dan ini penting agar CEO dapat mengetahui apa yang sebenarnya berlaku di dalam perniagaan. Dalam keadaan yang biasa, hubungan antara CEO dengan kaki tangan keseluruhan mungkin berlaku melalui pegawai-pegawai kanan ini, tetapi di dalam keadaan tertentu seperti di awal tahun yang mana CEO ingin berkongsi tentang perancangan untuk tahun berkenaan, apakah hasrat yang ada di dalam hati CEO dan apa yang perlu dimainkan oleh setiap ahli pasukan. Jadi mungkin ini memerlukan CEO berinteraksi secara langsung dengan ahli pasukan yang lain. Misalnya diadakan apa yang dipanggil town hall. Jadi di situ dapat dibincangkan dengan bebas, dengan terbuka. Dan jadi ini penting ya supaya tidak ada misteri di dalam kepala ahli pasukan tentang apa yang mahu dikejar oleh CEO dan apa yang dikira penting oleh CEO. Jadi komunikasi dua hal ini penting. Di dalam setengah organisasi ada juga kesatuan pekerja misalnya. Mungkin yang memimpin kesatuan pekerja ini bukanlah kaki tangan yang kedudukannya tinggi, tapi mereka amat berpengaruh. Jadi sekurang-kurangnya kena ada hubungan yang langsung, mereka boleh bertemu untuk berbincang secara terbuka dan ini penting ya agar keharmonian di dalam perniagaan itu dapat dikekalkan setiap masa. Dengan pihak luar pula, setiap perniagaan memerlukan pelbagai perkara dari banyak pihak. Contohnya kalau perlu lesen misalnya, tentu ada pelbagai agensi ataupun jabatan kerajaan yang perlu perlu dihubungi dan perniagaan itu perlu mendapatkan pertolongan mereka. Tentunya CEO kena ada hubungan dengan pelanggan-pelanggan utama. Begitu juga dengan pembekal utama, jadi supaya perniagaan dapat berjalan dengan baik. Dan sekarang ini di dalam era perniagaan sekarang, badan-badan lain seperti badan NGO juga mempunyai pengaruh yang besar dalam industri-industri tertentu. Contohnya di dalam perniagaan ataupun industri yang mana ada kesan ke atas alam sekitar ataupun ada kesan ke atas komuniti yang tertentu, biasanya ada NGO yang aktif dan sekiranya CEO ataupun perniagaan tidak berinteraksi dengan mereka, pihak-pihak ini mungkin boleh menimbulkan pelbagai isu dan masalah yang akan menjejaskan perniagaan kita. Jadi di dalam mengekalkan hubungan ini ataupun di dalam membina hubungan ini, seorang CEO kena secara strategik
mengenal pasti siapa yang dia perlu ada hubungan, bagaimana hubungan itu perlu dijalankan, dan yang lebih penting, hubungan ini kena dijalankan dalam keadaan aman, bukannya hanya apabila ada krisis, apabila ada keperluan barulah kita mencari mereka. Ya, kita semua manusia, dan manusianya apabila kita kenal mengenal di antara satu sama lain, isu-isu yang rumit pun dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Jadi penting bagi seorang CEO kena faham bahawa dia perlu menjalinkan hubungan, memperkukuhkan hubungan agar perniagaan yang ditadbir, dipimpin dan diurus itu dapat berjalan dengan baik dan menjadi sebuah perniagaan yang berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.